Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini mengenai pembinaan empangan dan juga KKR akan senaraikan projek bernilai bawah RM250,000. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Dia. Kerajaan Sarawak tetap meneruskan pembinaan beberapa empangan bagi meningkatkan kapasiti peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ini termasuk empangan terusan di Lawas dan empangan balih di Kapit. Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata pembinaan empangan balih yang bermula sebelum pandemik COVID-19 mengalami kelewatan, namun optimis ia siap menjelang 2026 dan boleh beroperasi dalam 2028. Kita sudah buat keputusan, kita akan membangunkan hydro dam di Terusan. Tapi kita bukan kajian, membuat nyampun apa kata bahasa kita, visibility lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri rumah terbuka Gawai Dayak Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi di Green Heights, Kuching. Sementara itu, Datuk Seri Alexander ketika ditemui pada majlis tersebut memaklumkan Kementerian Kerja Raya KKR dalam masa terdekat akan menyediakan senarai projek bernilai bawah RM250,000 untuk dilaksana oleh jabatan dan agensi berkaitan. Menurut Datuk Seri Alexander yang merupakan saranan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu projek-projek infrastruktur kecil seperti membaiki sekolah daif yang kini di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya akan dipindahkan ke jabatan lain atau pejabat daerah. Semua ini akan diperhalusi lah. Kita perlukan perhalusi prosedur dan sebagainya sebab ia ada memerlukan technical aspek kerana kalau projek itu memerlukan struktur dia terlibat, memang KKR perlu melihat kepada aspek keselamatan sebab di peringkat luar daripada JKR mungkin kemampuan teknikal mereka mungkin tak sama dengan JKR. Jelasnya sebelum ini terdapat projek-projek kecil yang diserah untuk dilaksanakan oleh pihak berkaitan, namun ia melibatkan kos yang rendah dan pembinaan mudah tanpa kawal selia pihak JKR. Program pendidikan awal kanak-kanak penting diwujudkan dalam institusi pendidikan tinggi bagi membantu hasrat Kerajaan Sarawak mendapat guru-guru berkelayakan dalam bidang berkenaan. Ini kerana pendidikan awal kanak-kanak hanya boleh diberi oleh guru yang benar-benar layak, menerima latihan mencukupi serta mempunyai minat mendidik kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pelajar yang mengikuti program itu juga perlu dipilih dengan teliti kerana memerlukan mereka mendidik dan membimbing kanak-kanak dalam fasa sedang berkembang. Selain itu, kurikulum disediakan institusi pendidikan serta pusat latihan industri untuk pelajar perlu berkualiti, khususnya mentor untuk memberi panduan dan pengalaman kepada pelajar semasa menjalani latihan industri. InsyaAllah, we will have quality teachers and quality teachers, insyaAllah, we ensure quality early childhood education, and quality early childhood education will ensure that we have quality human resource. Ini penting because preschool education is the foundation, yes. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara College University ICATS dengan 5 rakan industri di Kuching. Rakan industri itu ialah Sedidik Sendirian Berhad, Taska Cahaya Horizon, Tadika Cilik Cemerlang, Taska Intan Syuhada dan Taska Pondok Ilmu. Menerusi MOU berkenaan, pelajar ijazah sarjana muda Early Care and Childhood Education ICATS akan menjalani latihan industri di 5 institusi tersebut. Perkembangan operasi memburu 2 tahanan Indonesia yang lolos dari lokap Balai Polis Tapah di Serian. Polis Sarawak menerima maklumat terbaru kedudukan tahanan adalah di sekitar kawasan Padawan.
Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, bertindak atas maklumat orang awam, pihaknya telah mengepung lokasi terbabit. Walau bagaimanapun sehingga pukul 1 tengah hari tadi, kedua-dua tahanan masih gagal dikesan. Bercakap kepada media di Balai Polis Tapah, Datuk Muhammad Azman memberitahu pihaknya telah memperluaskan operasi sehingga 5 km persegi bagi memburu 2 tahanan itu. Tengok kepada ketahanan diri kedua-dua KT ini dan juga keadaan persekitaran yang mana jika dia tahan dan dalam keadaan yang cuaca yang panas dan juga keadaan kesihatan mungkin tahan kalau dia dapat bertahan dan juga boleh survive sehingga kita dapat tangkap. Operasi pada hari ketiga melibatkan 117 anggota polis dari pelbagai unit termasuk 2 unit anjing pengesan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak. 5 sekatan jalan turut diaktifkan di sekitar kawasan Padawan selain pengesanan menggunakan drone. 2 hari lepas, Bonnie dan Kelvin yang ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen telah meloloskan diri dari lokap Balai Polis Tapah pada pukul 1 tengah hari. Sarawak bakal memiliki sebuah kompleks kebudayaan baharu tidak lama lagi yang hampir menyerupai Istana Budaya di Kuala Lumpur. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kompleks kebudayaan baru itu adalah khusus untuk keperluan Jabatan Kebudayaan dan Warisan. Datuk Seri Abdul Karim berkata lokasinya sudah dikenal pasti bangunan Dun Lama yang akan dinaik taraf untuk dijadikan pusat kebudayaan yang dilengkapi dengan balkoni serta kemudahan lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Dialog Seni Majlis Seni Sarawak 2023 di Borneo Culture Museum Kuching. Selain itu, beliau turut menjelaskan bahawa kementeriannya akan terus komited dalam memberi keseimbangan berkaitan mempromosikan produk pelancongan dan identiti budaya yang ada di negara ini khususnya di Sarawak. Sebanyak 62 surat hak milik tanah Seksyen 18 telah diserahkan kepada penduduk di rumah David Ujan, Nanga Sepaya, Lubuk Antu semalam. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak Datuk Malcolm Hussein Lamoh pada program ziarah UKAS at Ngabang Gawai 2023 yang turut dihadiri Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon dan Tuai Rumah David Ujang. Semasa berucap, Datuk Malcolm memberitahu penyerahan surat hak milik merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hak tanah kepada penduduk di kawasan berkenaan. Selain itu, beliau menjelaskan dengan penyelenggaraan program seumpamanya amat memberi makna kepada penduduk setempat terutama para penerima. Program tersebut juga katanya menjadi platform untuk kepimpinan politik, ketua-ketua jabatan serta masyarakat setempat bertukar pendapat, berbincang isu-isu yang berkaitan sekaligus mengukuhkan hubungan kerjasama antara satu sama lain. Justru beliau berharap agar penganjurannya dapat menjadi asas untuk pembangunan serta kemajuan komuniti di Lubuk Antu dan Sarawak secara keseluruhan. Dalam majlis yang sama, Datuk Malcolm turut mengumumkan kelulusan peruntukan bagi Rumah David untuk tahun 2023 sebanyak RM20,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, RM20,000 kepada Ahli Jawatan Kuasa Gerempung Induk, RM20,000 lagi untuk Persatuan Kebajikan Ketua Masyarakat Zon Engkari dan RM150,000 untuk projek transformasi luar bandar RTP. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama dia untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan.